وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan semoga mereka tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Seterusnya Tuan Pengurusi Surau An-Najihah Seksyen 19, Shah Alam, Saf Kepimpinan Surau, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tuan-tuan hajah, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ada ke? Tak ada. Yang bekerja di belakang, di depan, di atas, di bawah dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar pun? Alhamdulillah. Kata nak hijrah, kan? Apabila kita, apa tu? Apa cincau? Oh, air cincau. Oh, ingat ke nak jual cincau kat saya? Baik, tak kenal maka tak cinta, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya yang fakir dan hina ini. Nama saya Samsul Ghaugau. Nama penuh saya Samsul Azhar bin Alidin. Usia saya 52 tahun. Saya dilahirkan pada 1 hari bulan Mac tahun 1968. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia saya sehingga saya sampai ke tahap ini 52 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sepatutnya kita bermula pukul 8.30, tetapi kita bermula pukul 8.50. Terus terang saya nak tanya, sebab kita ni two-way conversation. Two-way conversation, kita sambil sembang-sembang, jadi kita berinteraksi. Sepatutnya kita habis pukul 9.30. Pukul apa? Jangan, nanti ada yang sakit lutut, kan? Jadi ini kita nak tanya terus terang. Sepatutnya kita habis pukul 9.30. Tapi kalau macam ni, nampak gayanya, kalau kita habis 9.30, bermakna dia program ni 35 minit saja. Tengok jam kat belakang. Kan? 35 minit. So saya nak tanya terus terang. Kita nak habis pukul 9.30 ke nak habis pukul 9 lebih? 9.30 lebih. Sebab saya faham hari ni hari cuti, besok cuti, lusa cuti. Mungkin ada yang nak balik kampung, mungkin ada yang nak pergi kerja tempat lain, mungkin ada majlis kenduri. Jadi kita tak nak orang tak selesa. Kan? Duduk biar selesa. Aku nak tahulah, kan? Aku nak sembang-sembang, aku nak sama, aku nak merasai macam mana. Kan? Kita tak nak ada paksaan. Sebab semalam viral, walaupun tak paksa, kadang-kadang dunia ni, dunia akhir zaman ni
tersentuh sejadah kita bawa pun dia boleh makan kaki. Kan? Kan tersentuh viral, kuasa viral. Kuasa viral ni satu dunia boleh tengok. Walaupun di mana saja, dan terus terang saya cakap, ambil kau lagi kuat dah aku bawa. Walaupun orang kata di rumah Allah kan tersentuh kain sejadah makan kaki. Jadi ini sama juga. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, nanti di dalam akhir zaman ni saya bukan ustaz. Nanti orang cerita apa ni ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi saya mungkin ada sesuatu untuk saya kongsi bersama untuk memberi impact ataupun memberi motivasi supaya pertama-tamanya kita nak istiqamah. Sebab istiqamah ni susah. Apa yang senang Samsul? Yang senang istirahat. Istiqamah susah. Sebab hijrah ni bukan senang. Hijrah ni bukan senang. Dalam lagu pun kita dengar kan, 1 Muharram detik permulaan kan, sampailah. Tapi sampai dekat chorus dia kata apa? Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Sebab kehidupan ini adalah perjuangan. Nampak macam senang, orang tengok semua senang. Oh, kalau kita tengok dekat TV, kita tengok dekat media sosial, kita tengok orang-orang yang kaya ni, semua nampak senang, mudah sangat. Tengok orang yang berjaya dalam lingkungan, dalam dunia ni, kita tengok, senang ceritalah, kita tengok orang yang berjaya yang kita kenal. Siapa tak kenal Jack Ma? Jack Ma ni ialah seorang pelupur perniagaan online di China. Nama dia Jack Ma. Dia pelupur Alibaba. Nama perniagaan dia Alibaba. Kita di Malaysia ni baru kenal Lazada, Shopee, kan? Tapi dia susah juga. Belajar pun tak tinggi, duduk dekat China tuan-tuan dan puan-puan, tapi dia berjaya sekarang. Siapa tak kenal Bill Gates? Siapa lagi tak kenal Mark Zuckerberg? Siapa lagi nama-nama orang-orang besar di dunia ini yang kita tengok, oh dia kaya. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok antara orang-orang yang terkenal, yang kaya raya. Contohnya, dengan izin. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ni kita boleh tengok di media sosial. Saya kongsikan program kita pada pagi ini di media sosial, di Facebook saya dan juga di Facebook Surau An-Najah. Boleh dilihat. Tapi saya mohon dengan izin. Mungkin kita kenal Datuk Alif Shukri, kan? Nego, terlayak laris. Nampak mudah, kita nampak dia senang. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa yang terselindung di balik kejayaan dia. Dan Allah SWT juga ada menyebut, jangan kamu kata kamu beriman selagi belum kamu diuji. Dan juga ulama juga ada pernah berkongsi bahawa dunia ini adalah jambatan menuju akhirat. Dan mengikut daripada apa yang kita buat. Orang putih dia ada kata, antara salah satu perkataan yang kita selalu pegang dan selalu orang kongsi ialah antaranya, what you give you get back. Apa yang kita bagi kita akan dapat balik. Penghijrahan juga begitu. Apabila kita bagi apa yang kita bagi, insya-Allah kita akan dapat balik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jawapan soalan daripada saya tanya tadi belum berjawab. Jadi bermakna mungkin kita habis 9.30 lah. Boleh? Boleh? 9.30 1 jam? 1 jam, okey. Kalau 1 jam bermakna pukul 9.50 kita berhenti. So dah 10 minit dah berjalan, 9.50 kita berhenti. Boleh Baik, kalau macam tu, tolong siapa nak bangun, nak pergi buang air, dipersilakan, tapi jangan balik. Siapa balik sampai dekat keluar dekat pagar tu, enjin kereta dia mati. Okey, tak apa kalau dia ni dipersilakan. Siapa yang nak balik, dipersilakan balik. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah pun memilih kita. Memilih kita kenapa? Memilih kita untuk berada di salah satu taman-taman syurga Allah. Hai Samsul, kami ni duduk di seksyen 19, duduk di surau ni apanya taman syurga. Nabi SAW ada menyebut kepada para sahabat, jika kamu melalui taman-taman syurga Allah, singgahlah. Kan? Maka sahabat ni orang yang dah confirm masuk syurga.
Allah redha masuk syurga, tapi dia pantang bila dengar syurga ni. Dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dekat mana taman-taman syurga tersebut?" Dan Rasulullah menyambung, di mana adanya majlis zikrullah. Dan ulama berpendapat majlis zikrullah itu adalah majlis ilmu macam ni. Walaupun yang menyampaikannya itu bukan ustaz, saya yang sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya bukan ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang bakal saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi sesuatu benda yang boleh mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Nabi juga ada menyebut, "Sampaikanlah olehmu dariku walaupun sepotong ayat." Maka tadi saya telah pun bacakan satu ayat dari surah At-Taubah, ayat ke-20 yang berbunyi, "Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Yang membawa maksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. 1 Muharram, tarikh hijrah dalam Islam yang dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ketika tahun 1442, tahun yang lalu. Tahun Masihi 2020. Tahun Hijrah 1442. Apa bezanya tahun Masihi, tahun Hijrah? Tahun Masihi tu orang sebut, mak saya sebut tahun orang putih. Ni tahun Hijrah, tahun Islam. Bermula bila 1442 ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan penghijrahan dari Makkah. Kalau siapa ikut saya menunaikan umrah, saya selalu bercerita, berkongsi lokasi tempat penghijrahan ataupun daripada rumah Nabi SAW. Nabi berjalan pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian daripada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Nabi ke Gua Sur dan berada di Gua Sur selama 3 hari. Dan apabila sampai di sana, mereka bersembunyi di sana dalam Gua Sur itu, dan kemudian memulakan penghijrahan menaiki unta. Sampai ke mana? Sampai ke Madinah, tempat yang mula dibina oleh Nabi, iaitu di satu masjid namanya Masjid Quba. Dan kemudian terus meneruskan perjalanan ke mana? Ke Madinatul Munawwarah, ketika itu namanya Yathrib. Ni cerita tentang hijrah dulu kan. Ini cerita panjang, lepas tu baru sebut cerita Aku, Kisah dan Penghijrahan. Tajuk kita Aku, Kisah dan Penghijrahan. Tapi nak bagi tahu tentang hijrah ini, apa itu hijrah? Iaitu ketika Nabi SAW dan juga para sahabat yang bermastautin di Makkah, apabila mereka berhijrah pergi ke Madinah, mereka itu disebut muhajir. Dan 2 puak yang berada di Madinah yang cukup besar ketika itu, iaitu puak Aus dan Khazraj, bergaduh ratusan tahun. Dan kemudian mereka bersetuju untuk menyambut Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpin mereka di Madinah, dan mereka terus menggelarkan, dan Nabi menggelarkan mereka itu orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar. Jadi tuan-tuan dan puan, orang Mekah dipanggil orang Muhajir, orang Madinah disebut orang Ansar. Seronoknya tuan-tuan dan puan, orang-orang Ansar ni dia bukan macam kita. Bukan macam kita. Macam semalam lah kita tengok viral semalam, walaupun dia duduk di surau kan, pasal terkena kain sejadah pun kaki dia tendangnya orang kan. Dia tamparnya orang tu. Kan, dalam surau ataupun dalam masjid ataupun dalam rumah Allah pun diuji begitu kepada dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini orang Ansar ini menyambut orang-orang yang berhijrah. Welcome. Kan? Ada nasyid yang dinyanyikan oleh mereka ketika itu, nasyidnya
cukup terkenal sampai hari ini, atau ramai orang nyanyi ketika majlis-majlis potong jambul, tala'al badru alaina, kan? Masya Allah. Baik, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muhajir, ansar, ansar, muhajir. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sekarang kadang-kadang kita tengok orang nak berhijrah, kita pertama-tamanya kita akan apa? Condemn. Kan? Yalah, orang tu nak berniaga, aku berniaga, dia pun nak berniaga, hangat-hangat ti ayam. Kan? Orang tu baru nak pakai tudung. Dulu di free hair, maka dia ambil tahun 1 hijrah ni, konon-konon dia nak jadi, dia nak berubah. Kan? Dia nak berubah, maka dia pun pakai tudung. Itu hangat-hangat ti ayam tu. Itu sekejap aja tu, lepas tu tak pakai dah lah, tengok. Kan? Ada orang dulu dia belum pergi masjid pun, surau An-Najihah ni tak nampak pun dalam radar dia. Apa yang dia nampak? Dia nampak Shah Alam, Shah Alam Mall, kompleks PKNS. Lepas tu dia tempat-tempat yang seronok-seronok. Kan? Surau An-Najihah ni tak pernah nampak muka dia. Tahun 1442 ni, 1 Muharram dia mula datang dah. Kita yang ada dekat sini mula tengok aja. Ni datang ni apa ni? Nak curi kasut aku ke apa? Ataupun tengok tabung ke apa ke? Ataupun ini ni besok tak datang ni. Kan? Kita buat semua persepsi macam tu dan kita tak ada nak welcome orang lain. Apa lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Ada orang dulu dia duduk di Bangi, macam akulah. Kan, macam saya dia duduk Bangi. Lepas tu dia nak berpindah, duduk di Shah Alam, naik pangkat ke apa. Itu juga tuan-tuan dan puan-puan disebut hijrah. Ada orang welcome dia, ada orang kata ini apa hal pula ni. Dekat Bangi orang tak terima dia, nak pindah duduk sini pula. Kita pun menengok aja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hijrah ini membawa maksud berpindah. Hijrah ini membawa maksud berubah. Hijrah ini membawa maksud kita melakukan satu benda yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah definisi hijrah. Dan Nabi SAW ada menyebut tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Hadis sahih. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu yang membawa maksud orang-orang yang berhijrah, orang muhajir yang berhijrah ke Madinah, mereka itu tidak akan lagi digelar orang-orang muhajir. Itu maksud hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita ini apa? Kita cuma mengambil ataupun menggunakan bahasa hijrah itu untuk mengatakan bahawa kita ini berubah. Samsul, panjangnya cerita, 20 minit dah, belum ada cerita kau lagi. Tuan-tuan, dia nak bagi tahu tentang dia punya kandungan. Apa itu hijrah? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihtim lana bihusnil qatimah wa la tahtim alana ya Allah bisuil qatimah. Apa maksud dia? Ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan yang baik-baik. Jangan kau matikan aku dalam keadaan yang tidak baik. Itu doa kita. Kita nak minta jadi orang baik. Dan kita nak mati dalam keadaan yang baik-baik. Kan? Jadi apabila kita nak mati dalam keadaan baik-baik, mati itu juga adalah hijrah. Kata tuan guru saya, Al-Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, Abang Samsul, dia kata, ya saya Ustaz, fasa penghijrahan kita ada 5. Fasa penghijrahan kita ada 5 fasa. Fasa pertama, kita bermula di alam roh. Kemudian kita berhijrah ke alam rahim ibu kita. Kemudian kita berhijrah lagi, kita berada di alam dunia. Kemudian kita berhijrah lagi, kita berada di alam kubur ataupun alam barzakh. Dan kita akan berhijrah lagi, kita akan berada di alam yang kekal dan abadi, yaitu alam akhirat. Kalau mengikut daripada 5 fasa ini, sekarang ini kita berada di fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga. Maka kita akan lalui 2 fasa lagi yang kita tak tahu berapa lama. Saya ingin meminjam kata-kata yang selalu digunakan oleh orang-orang di surau, di masjid ataupun orang-orang majlis ilmu.
sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Itu kata-kata dia. Tapi saya nak ambil kata-kata itu, nak tukar sedikit, iaitu hijrahlah kamu sebelum kamu dihijrahkan. Samsul nak hijrah ke mana? Hijrah ke fasa yang keempat dan hijrah yang ke fasa yang kelima. Sebab masuk hijrah fasa yang keempat dan juga fasa kelima, dia tak ada U-turn balik. Dia tak ada patah balik. Kalau boleh patah balik, ramai orang dekat kubur tu semua pakai patah balik. Semua nak patah balik tu. Nah, semua orang yang dalam kubur tu semua nak patah balik dan mereka akan berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak buat amal yang terbaik. Itu bukan saya kata, ulama-ulama kata, ustaz-ustaz kata, tuan-tuan guru kata, dan dalam Quran juga pun Allah ada bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 fasa kita dah lalu dan sekarang ini kita berada di fasa yang ketiga. Dan saya kata hijrahlah kamu sebelum kamu dihijrahkan, tuan-tuan dan puan-puan, sebab Allah dah tunjuk banyak benda. Banyak benda. Apa benda? Yang terbaru tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan, tak pernah kita lalui sepanjang saya umur 52 ni, tak pernah saya pakai face mask ni. Siapa tak pakai kena bayar 1000. Pernah tak kita dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan sembahyang, kalau kata Tok Imam, walaupun Tok Imam tu kadang-kadang dia terlupa, maklumlah Tok Imam ni orang lama, orang muda tak main masjid, tak main surau. Kan? Orang muda dia kira aku lambat lagi mati, buat apa aku nak pi. Jadi yang orang tua-tua dia biasa dari dulu lurus, rapatkan saf, kan. Padahal lah ni tak boleh rapat, anda nampak line kuning. Pernah kita fikir tak tuan-tuan dan puan-puan, benda yang kita tak pernah lalu dulu. Dulu kita dah tahu dah, perempuan laki-laki tak boleh bersentuh tangan, laki-laki dengan laki-laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Kita langgak tuan-tuan, kita langgak. Saya, maksudnya kita tak peduli. Bukan mana, alah hukum Tuhan, besok kita tobat. Alah takkan lekut nak salam pun tak boleh ke? Secara logik ni tuan-tuan dan puan-puan, secara logik akal kita ini, bersentuh tangan laki-laki perempuan tak salah apa pun, kita sekadar bersalam, salam, cium tangan. Kalau kita di kampung pun dulu, mak-mak kita, datuk-datuk kita, nenek-nenek kita, kalau jumpa ustaz yang perempuan, salam, salam Tok Guru, cium tangan. Padahal kita tahu benda itu tidak boleh. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan langsung tak boleh sentuh. Laki-laki dengan laki-laki pun tak boleh. Sebab apa? Takut COVID-19. Macam mes ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada 4 mazhab terkenal. Maliki, Hambali, Syafi'i semua tuan-tuan. Mungkin di Malaysia ni siapa pakai niqab, mungkin orang kata tak ni sangat. Tapi dekat luar, sebelah-belah Timur Tengah ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka mewajibkan pakai niqab perempuan. Dan ada orang berpendapat mengatakan itu Islam teroris. Itu terlalu orang kata syadid, keras, kasar, sampai mata, muka tak boleh tengok. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, semua orang kena pakai. Nah? Dan Allah boleh tunjukkan kepada kita macam-macam tuan-tuan. Untuk kita apa? Untuk kita berubah, berhijrah. Dulu kalau kita naik lift tuan-tuan, nak tekan boleh kita tekan jari. Nah, tekan jari. Sekarang kalau nak pergi kompleks PKNS Bangi tuan-tuan, dia siap toothpick, congkir gigi. Untuk apa? Untuk tekan button tu je. Tuan-tuan dulu kita tolak pintu kedai-kedai serba neka tuan-tuan, kita boleh tolak macam ni. Sekarang ramai orang apa? Tolak macam ni tuan-tuan, pakai bau. Takut. Nah? Dalam lift dulu boleh naik ramai-ramai 20 orang. 15 orang. Sekarang dalam lift boleh naik 4 orang. Semua kena pandang ke sana, tak boleh tengok muka masing-masing. Tuan-tuan, ni bukan main-main. 2019 datang virus ini sampai hari ini, bulan 8. Lagi 2 hari kita nak merdeka. Vaksin belum jumpa, belum nampak. Belum tahu tuan-tuan dan puan-puan. Belum nampak yang boleh, benda ni boleh hilang. Dan kita tak tahu berapa lama ni tuan-tuan dan puan-puan kita nak sembahyang jauh-jauh. Dan berapa lama kita nak duduk dalam, nak masuk mana-mana pun tuan-tuan dan puan-puan, ada buku dan kita kena cek suhu, bukan cek susu. Dan kita tak pernah lalu. Saya umur 52 tahun, 52 tahun dulu tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin Allah nak bagi tahu kepada kita untuk kita berubah.
Kalau dulu semua kita penting diri sendiri, nak jalan aku dulu, naik bas lah kalau tuan-tuan dan puan-puan semua berebut aku nak sampai dulu. Sama juga kalau siapa yang pergi Mekah, pergi umrah, saya bawa orang pergi umrah 7 tahun dah tuan-tuan. Kan? Kalau nak tawaf, dia dulu, dia nak sampai dulu, nak habis dulu. Kita ni selalu, memang bab-bab orang kata, bab dunia ni semua, hidup nak lama. Makan tak banyak, gaji nak banyak. Semua kita nak banyak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau bab Tuhan balik untuk bagi dekat orang tuan-tuan, sedekah lah. Contoh sedekah. Sedekah tu sebenarnya memang kita nampak kita bagi dekat orang, tetapi sebenarnya itulah yang kita nak bagi kepada diri kita. Kan? Kalau ada dalam poket ni tuan-tuan dan puan-puan ada RM10 ataupun RM12, RM12 20 sen. Kan, RM12 20 sen. Rasa-rasa yang nak bagi yang mana satu? Kan? RM12 20 sen ada dalam poket, kita nak bagi yang mana satu untuk kita sedekah? Sikit sangat kot nak bagi yang RM12 tu. 99.99% akan bagi 20 sen. Baki dia pergi mana? Baki dia semua aku nak hak aku. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa yang bagi nyawa kita ni Allah. Yang bagi apa semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kurang satu. Satu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat aku akan tambah. Tapi jika kamu kufur, kamu tunggulah azabku amat pedih. Kita tahu. Tapi kita berkira sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah bagi kita apa nama dan kita tak nampak tuan-tuan. Macam dosa kita tak nampak. Virus ni pun tuan-tuan dan puan-puan kita tak nampak. Tengok tuan-tuan duk cerita ni semua tu. Dia ni apa semua yang terbaru datang ni tuan-tuan dan puan-puan, PKPD di sebelah utara sana tuan-tuan, datang daripada Shivaganga. Dia orang sana PKPD. Kita PKPP sampai hujung tahun. Semalam apa ni yang amat berhormat Perdana Menteri bagi tahu sampai cukup tahun. Allahu akbar tuan-tuan. Tak mau berhijrah lagi tuan-tuan. Saya juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan penghijrahan. Saya bukan baik, tapi saya nak mati dalam keadaan yang baik-baik. Saya selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, macam tuan-tuan doa juga. Allahumma htim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Dan saya juga doa seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat. Doa yang Nabi ajak. Dan juga saya juga sembahyang macam tuan-tuan sembahyang. Tapi asalnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pun lebih kurang macam yang kita ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita amat mengagung-agungkan orang lain. Contoh orang lain tu apa tuan-tuan? Contoh dunia artis. Kalau tanya ustaz lah tuan-tuan, di Shah Alam ni, ustaz ke, tuan guru ke, ataupun ulama, tanyalah tuan-tuan, minta maaf cakap, anak saya pun sama. Tanya ulama tersohor dunia yang ada lagi sekarang yang mengusulkan ataupun yang akan memutuskan tentang hukum-hukum fiqh. Tuan-tuan, contoh sekarang ni kita sembahyang jarak-jarak. Bila kita sembahyang jarak-jarak, tak macam dulu. Hukum fiqh dia macam mana? Macam mana dengan dulu? Adakah dulu tak pakai? Adakah dulu tak ni? Dulu rapatkan saf. Sebab kalau kita tak rapat, maka syaitan akan ada dekat tengah-tengah. Bila syaitan ada tengah-tengah tu yang kita apa ni hari ni nak masak lauk apa? Kan? Hak yang laki-laki pula, bini aku masak lauk apa? Barangnya ni hari-hari ke kembung. Dia main rasa macam-macam kan? Sebab apa? Sebab tengah-tengah tu ada syaitan. Ada pula yang duk tengok pula tu, Allahu Akbar, kain pelekat dia gajah duduk. Semalam gajah tu berdiri ke apa? Kan? Dia mula duk main. So hukum macam mana? Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekarang ni kita nak pergi umrah, perempuan apabila nak melakukan ibadah umrah pakai ihram,
nak buat haji, perempuan tak boleh pakai nikab. Habis adakah sekarang dia dah keluar putus kata fatwa yang perempuan boleh pakai ke tak boleh pakai? Apa lagi? Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, kita nak masuk dalam, dulu kita tak boleh pakai minyak wangi yang ada alkohol. Habis kita masuk dalam ni, kita pakai hand sanitizer ada alkohol, boleh pula. Betul tak tuan-tuan? Maka kita kena ada seorang yang akan memutuskan, iaitu siapa? Ulama. Ulama warisatul anbiya. Tanya tuan-tuan, bukan kita tanya diri kita. Mungkin kita ni semua tahu ni. Kalau tanya ulama semua kenal, ustaz-ustaz semua kenal ni. Kita tanya orang hak luar tuan-tuan. Tak kenal. Tapi tuan-tuan kalau tanya BTS. BTS bukan Bandar Maisuri, Taman sebenarnya, bukan. BTS Korea. Ataupun ayo kita tanya, siapa itu pelakon utama 7 Hari Mencintaiku? Siapakah nama pelakon yang membawa watak Mak Leha? Kan? Mesti orang boleh jawabnya. Siapakah penyanyi lagu untuk anak-anak muda lah kan? Donde 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 kan? Donde 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 tuan-tuan, benda ni memang dari dulu macam tu. Saya lahir tahun 68. Tahun 68 dulu tuan-tuan dan puan-puan. Tahun 60-an. Di waktu malam bulan mengambang. Zunika adikku sayang. Oh Mas Ayu. Fatimah nan Ayu. Nombor 66. Jeng 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 jeng. Jalan Seremban. Jeng 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 jeng. Tampin. Jeng 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 jeng. Negeri 9 untuk kekasihku yang jauh di mata. Kasihku sayang Suzana, marilah sayang adik. Teng 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 teng. Tuan-tuan, tu tahun 60-an. Tahun 60-an dengan seluar kecil. Baju disiap gosok, rambut disikat rapi, ada remos di depan, pakai minyak rambut nama Poken. Kan? Kasut tajam di depan, stokin tak pakai. Ambil gambar bergaya macam ni, hitam putih. Naik motor Vespa. Itu tahun 60-an. Habis tahun 60-an, datang tahun 70-an. Adakah ketika itu orang melakukan penghijrahan untuk dekat-dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Tak ada. Ujian Allah, Allah bagi lagi. Teng deng teng deng teng deng. Ku gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Ku dibelai dan dimanja dengan hatiku nan kasih. Teng deng deng. Mengapa membisu? Jeng jeng jeng. Membikin hatiku jeng jeng jeng. Terasa ragu. Teneng teneng teneng. Seiring dan sejalan. Seindah bunga di taman, bak burung yang dinda kanda. Itu tahun 70-an, tuan-tuan. Daripada seluar kecil, dia berubah. Seluar kecil di atas sampai dekat lutut, lepas tu dia kembang dekat bawah. Dia punya besar yang kaki yang bawah tu sama besar dengan pinggang. Dia panggil bell bottom. Betul tak betul? Siapa pernah pakai ni? Ada zaman-zaman ni pernah pakai. Tuan-tuan, yang perempuan yang ada dekat sini pun, perempuan Hajar, terus terang saya cakap, tudung ni datang Malaysia bukan tahun 60-an, 70-an, tak ada lagi. Masa tu kita semua free hair. Rambut kembang. Yang laki-laki kalau zaman 60-an sikat rambut rapat ada remos, 70-an tak ada, dia kembang. Zaman Jackson 5, ABBA, Carpenters, Bee Gees, Staying Alive. Tuan-tuan, 70-an, 60-an ambil gambar macam ni, 70-an ambil gambar macam mana? Macam ni. 70-an peace, hippies. 78, 79, 80 tudung baru masuk.
Masa tu tudung dipanggil mini telekung. Orang-orang pendakwah-pendakwah dari India bawa masuk. Masa tu siapa pakai tudung, yang perempuan dipanggil hantu komkom. Masuk tahun 80-an tuan-tuan, 81, muzik berubah, semua berubah tuan-tuan. Tanya semua kenal artis. Nak sebut nama saya tak nak tuan-tuan, tapi tahun 70-an dah selesai, datang 80-an. 80-an pun keluar satu irama. Dinginnya hari ini bermula sebuah cerita di zaman dulu. Masa tu pula rambut panjang yang laki-laki ni pakai t-shirt gambar-gambar, seluar kecil balik, kasut sukan dipanggil sneakers. Yang perempuan pula pakai baju hanging, Iron Maiden, Metallica. Tahun 80-an dipanggil tahun rock and roll. Kenal tuan-tuan? Orang kenal artis, ramai kenal artis, termasuk saya pun puja sungguhlah artis ni, nak jadi artis. Sebab apa? Sebab dari kecil kita tengok orang artis seronok, duit banyak, glamour, keluar surat khabar. Tuan-tuan, dalam hati saya memang nak jadi artis. Ada keterlintas nak jadi ustaz? Tuan-tuan, tanyalah diri kita tuan-tuan. Kalaulah kita ada anak perempuan, kita nak tak kahwinkan dengan ustaz? Soalan pertama, ustaz tu nak bagi anak aku makan apa? Berapa gaji ustaz tu? Dan ustaz ni pula tuan-tuan dan perempuan, saya berdakwah ni tuan-tuan dah 8 tahun. Saya berdakwah ni 8 tahun. Kalau panggil syuting tuan-tuan, kita boleh tanya production tu, nak bayar aku berapa? Berapa nak bayar? Berapa? 500 engkau syuting sendirilah. Itu kalau dunia kita kerja sana. Dunia dakwah tuan-tuan dan perempuan, takkan kita nak tanya apa ni, orang yang jemput kita tu berapa duit nak bayar aku ni? Ini apa ni? Kan terang-terang ni jual agama ke apa? Kan? Maka tuan-tuan dan perempuan, kita sendiri kita merasakan bahawa tak boleh jadi ni. Saya pun macam tu juga. Maka tuan-tuan dan perempuan, saya dalam hati saya ni daripada aku kecil nampak dunia artis saja. Kita ni tuan-tuan di rumah sama juga, kita buka TV, pagi buka TV, tengok TV tuan-tuan, drama. Daripada cerita Mr. Pilot, Suri Hati Mr. Pilot, 7 Hari Mencintaiku, apa lagi yang terbaru ni, Pelangin Anganku Musnah, kan? Macam-macam cerita tuan-tuan. Dan kita dalam keliling kita pun duk tengok benda sama. Anak, cucu, cicit semua tengok. Dan tambahan pula sekarang, dunia ini. Bukan saya nak kata anak saya kat luar dia tak percaya, pergi tengok. Saya tak nampak pun, dia tak nampak, tapi dah tentu dia pegang benda yang sama. Teknologi di hujung jari. Maka saya dulu pun tuan-tuan tengok, seronok. Bila seronok tuan-tuan dan perempuan, Allah ini, kita doa Allah kabulkan. Samsul, mana datang engkau doa boleh dapat? Kan Allah sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah, nescaya aku akan kabulkan. Tuan-tuan, saya menang sinaran tahun 1994 bukan menang buta, doa tuan-tuan. Doa. Apa saya doa? Tuan-tuan, ketika saya masuk pertandingan itu, saya bersaing dengan Lan Pet Pet. Tuan-tuan, cuba bayang apa yang saya ada. Saya tak reti nak bunyi tak bunyi, tak reti. Saya tak reti nak menari macam dia, Michael Jackson, jeng. Saya tak reti. Maka ketika malam saya duduk, saya menung, ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku nak masuk pertandingan ni, aku nak menang ya Allah. Bagi aku satu idea yang aku boleh lawan dia. Satu benda yang aku boleh beat dia. Satu benda yang aku boleh pukul dia. Aku akan menang, aku akan berjaya. Lebih daripada dia. Dan kalau dalam dunia politik pun tuan-tuan dan perempuan, ataupun kita lawan bola pun, kita kena ada strategi. Apa kelebihan dia, apa kelebihan kita. Apa kelebihan dia, apa kelebihan kita. Dan apa kekurangan dia, apa kekurangan kita. Kita tengok dan kita kaji. Apabila kita dapat kaji, baru kita dapat. Tuan-tuan,
Maka lepas tahun 1994, dalam dunia saya nak jadi artis ni tuan-tuan dan puan-puan tak berjaya. Hidup nak kena teruskan, hidup nak kena makan, hidup nak kena ada duit. Maka tahun 90 tuan-tuan dan puan-puan, bermula 7 hari bulan 1 tahun 1990, saya memulakan penghijrahan daripada kampung, tak boleh duduk kampung. Orang pun dah mula tengok saya sebelah mata, dia apa nak jadi ni. Rockers, rambut panjang. Nak jadi rockers tu 80-an begini ambil gambar, 60-an begini, 70-an begini, 80-an begini. Rock and roll. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya berhijrah ke Bahau Negeri Sembilan. Bahau menjadi seorang anggota polis. Bulan 1, 7 hari bulan 1, masuk jadi polis. Polis pun polis lah, gaji RM315, elon perkhidmatan RM65, RM415 sebulan. Janji aku kerja jalan lah. 5 tahun tuan-tuan saya kerja. Gaji RM415. Apabila masuk sinaran tahun 1994, saya kenapa tuan-tuan? Sebab saya nak jadi artis, saya nak cari duit. Masuk, menang, Allahu Akbar tuan-tuan. Apa yang aku impi daripada kecil, daripada ni memang jadi. Cuba bayang tengok tuan-tuan, dulu kita tengok orang dekat dalam magazin, dulu kita tengok orang dekat dalam TV, tiba-tiba kita tengok muka kita sendiri dalam magazin, dalam TV. Hati kita kembang, seronok. Seronok ni tak boleh dikatakan dengan kata-kata. Rasa seronok, pijak dunia macam tak pijak. Pijak bumi macam tak pijak. Tengok orang tengok kita. Orang kenal kita, mula melarikan diri. Orang nak ambil gambar ni tuan-tuan dan puan-puan, zaman tu bukan pakai handphone. Masa tu gambar pakai kodak. Hari-hari doa pula, minta-minta lah kodak dia habis. Kan? Bila kita jalan ni, orang ada kamera aje pun nak gambar. Kalau di Sabah Sarawak, Tu Haji, Sabah Sarawak ambil gambar bayar. Sabah Sarawak, Kelawang, orang ambil gambar bayar. Sekeping RM10. Tapi kalau di sini ni ambil gambar, kita senyum. Tapi dalam hati, alah, apa ni, aduh, aku nak buang air ni, aduh. Maka tuan-tuan dan puan-puan, 94 saya menang, saya buat album, saya berlakon filem, saya berlakon drama, macam-macam saya buat tuan-tuan dan puan-puan. Dan daripada hari ke hari tuan-tuan dan puan-puan, daripada tahun 94, 95, 96, 97, 98, 99, tahun 2000 dan tahun 2001. 2001, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Tahun 2001 tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 8 tahun dalam perjalanan saya dalam dunia seni. Keseronokan yang saya rasa kecapi tuan-tuan dan puan-puan, memang rasa seronok sangat. Seronok. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hati kosong. Tuan-tuan nampak bekas. Ni contoh. Ni bekas ataupun bekas air. Bekas air ni, dia kalau dia tak ada air, dia cuma panggil bekas kosong. Walaupun cantik, dia cuma orang kata bekas kosong. Kalau beli dekat kedai, mungkin dalam harga bekas kosong mungkin dalam RM15. Kalau letak air tuan-tuan dan puan-puan, air mineral, bekas kosong ni mungkin dia jadi RM15, dan air mineral ni harga RM2, mungkin dia akan jadi RM17. Tapi kalau bekas kosong ni tuan-tuan dan puan-puan, bekas ini diletakkan madu. Bukan madu yang suami bawa balik tu, tak. Tu madu lain. Madu Yaman. Madu Yaman, mungkin bekas ini tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi harga dia, nilai dia mungkin jadi 200. Okey, kita letaklah tuan-tuan dan puan-puan satu benda yang lain. Contohnya ialah kita letak, saya pergi Mekah, dia panggil pati minyak wangi. Pati minyak wangi tuan-tuan dan puan-puan, kalau besar macam ni, untuk bauan katalah oat. Tahu oat? Oat ni kayu gaharu. Kayu gaharu satu botol besar macam ni saja di Saudi, harga dia 300 ke 400 rial.
Tak percaya, pergi kedai dekat Saudi, dekat Mekah, dekat Madinah, dekat Jeddah, kedai Samad Al-Quraisy. Kedai minyak wangi tu dia macam masuk kedai kita dekat pavilion. Dia ada polis jaga tunggu. Kita orang-orang Malaysia ni datuk-datuk datin-datin je yang masuk. Dia kedai tu Samad Al-Quraisy. Kalau letak sini tuan-tuan, silap-silap, botol ni dia akan jadi harganya mungkin boleh pergi ke 2 atau 3 ribu ataupun lebih. Begitu juga dengan kita sebenarnya. Kalau letak air longkang tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak botol ni laku ke tidak dijual? Begitulah dengan diri kita, diri saya. Sepanjang 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 tuan-tuan, saya dalam dunia seni. Berlakon, dapat duit, dalam hati, dalam kepala duit kita dapat. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kata tuan guru saya, dia kata apa? Rezeki yang sebenar-benar rezeki ialah benda yang kita buat, semakin kita dapat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah rezeki. Habis yang kami bekerja ni dapat duit itu bukan rezeki tu apa? Kata tuan guru saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah yang kita buat semakin kita jauh dekat Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan rezeki. Ada orang tuan-tuan kerja tak henti-henti. Minta maaf contoh yang kita tuan-tuan, bekerja, hari cuti kerja, merdeka kerja, semua kerja tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak ada juga senang-senang pun. Makan tak cukup-cukup juga tuan-tuan. Apa dia tu? Dia tak semayang pun. Ada orang dia tak semayang, tapi dia dapat duit banyak. Dia tak tutup aurat pun, tapi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dia semua jadi. Belajar universiti, kereta semua besar. Ada orang dia tak bayar zakat, dia tak puasa, dia tak bayar zakat. Tapi tuan-tuan tengok rumah dia, rumah besar je. Orang yang bayar zakat, bayar ni, dia duduk rumah kecil aja kan. Tengok makan pagi ke air pagi, makan pagi ke air petang, makan petang. Tuan-tuan, kata tuan guru saya, apa yang kita, kalau kita dapat tapi membawa kita jauh lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan rezeki, itu adalah istidraj. Istidraj. Ada tak kita tengok orang tu tak semayang, tapi dia kaya daripada kita. Orang tu tak pernah datang pun surah An-Najjihah ni tuan-tuan. Tak pernah nampak muka dia. Tapi dia tengok lagi hebat dari kita. Kereta dia lagi besar. Tuan-tuan, saya dulu tak ada apa-apa dekat kampung. Tengok orang nak jadi artis, tiba-tiba dah jadi artis. Bila dah jadi artis tuan-tuan dan puan-puan, mula nampak rasa, sebenarnya kita ni nak apa? Sebenarnya kita hidup di dunia ni nak apa? Bertanyalah saya kepada diri saya, aku ni nak apa? Maka tahun 2001 tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan ketika itu saya menjadi pengacara rancangan muzik-muzik. Rancangan muzik-muzik. Ada cuti. Kebetulan ada cuti. Bila ada cuti tuan-tuan, saya pun terfikir satu benda je. Apa dia? Pergi umrah tau. Saya bercakap dengan diri saya. Saya tak tahu apa yang ada dekat Mekah tu. Saya tahu ada Kaabah, tapi saya tak tahu apa yang ada dekat sana. Apa boleh buat dekat sana pun saya tak tahu. Tapi saya dekat hati, pergi umrah nak. Dalam masa yang singkat, seminggu tuan-tuan dan puan-puan, visa yang saya apply tu dengan satu syarikat, saya kata, aku nak pergi sangat-sangat. Saya pergi dekat dia, dia kata, okey, boleh pergi. Kita apply dengan harga dia begini-begini sekian, kena bayar lebih sikit. Saya kata, tak kisah, janji aku nak pergi. Duit banyak. Saya pun apply, dapat visa, seminggu lepas tu saya pergi tanpa ada kursus. Sebab apa? Sebab kita terus turun di Jeddah, naik kapal terbang pergi Madinah, naik kapal terbang sampai Madinah, baru orang tu bagi tahu apa nak buat. Belajar kain ihram, ikat, semua dekat Madinah. Apa ada dekat Madinah pun saya tak tahu. Sampai dekat sana mutawif tu bagi tahulah. Oh, sampai dekat sana adanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sana ada Masjid Quba, dekat sana ada tempat-tempat begini sekian. Belajar dekat sana. Daripada Madinah tuan-tuan dan puan-puan, itu pun nasib baik. Kejadian haji tahun lepas tak jadi dekat saya. Apa jadi Samsul? Tahun lepas kan ada viral.
satu orang yang dapat jemputan untuk melakukan ibadah haji. Dia pergi penerbangan awal. Awal-awal dia sampai. Yang awal KT 123 lah. Sampai di Madinah, dia pun turun. Dia turun letak beg, dia turun pergi masjid. Sampai dekat masjid, berlari patah balik. Balik. Sampai ke ustaz menangis. Ustaz, kenapa? Ustaz, dosa saya banyak ustaz. Kenapa? Iyalah kenapa? Saya dah pergi masjid tapi saya tak nampak Kaabah. Makcik ni kita dekat Madinah, kita dekat Mekah, bukan kat Mekah. Kaabah dekat Mekah. Oh iya ke? Makcik salah. Saya pun dulu tak tahu. Saya tak tahu. Sampai kita Jeddah, saya hati berdebar-debar. Takut ni kan? Takut, dudak. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dipendekkan cerita saya sampai ke Mekah. Pergi Mekah, saya tawaf, saya sa'i. Lepas sa'i, saya tahlul. Lepas tahlul, saya pun duduk kat bilik. Saya tu telefon mak saya. Masa tu belum ada handphone. Siapa pergi Mekah dulu, dia ada satu, dia panggil wartel, warung telefon. Jumpa Bangla tu, cakap dekat dia, aku nak telefon nombor begini, sekian. Duduk dekat dalam, dia pun cakap. Mak seronoknya, ya Allah. Seronok sebab apa tuan-tuan? Doa Nabi Ibrahim. Mekah ni doa Nabi Ibrahim. Tempat yang aman. Dia datang sana seronok. Memang kita tak keluar. Siapa yang pergi ke Mekah, Madinah, kita duduk dekat immigration. Allah, jemunya. Tambah ramai-ramai tu beratus sikit-sikit yang ni. Kena minta maaf cakap dengan izin. Pak Arab tu kalau kita tengah ni sekian, dia cakap telefon, kau tunggulah kat situ. Maaf ya, hal tak apa dia cakap kita pun tak tahu, duduk. Kalau kita tunggulah. Nasib kita cepat-cepatlah. Tapi bila kita masuk dekat bandar Mekah itu kan rasa peaceful. Masuk waktu sembahyang, saya pun pergi balik ke Masjidil Haram. Duduk dekat siapa yang pernah pergi tahun dulu, tahun 2000, awal-awal tahun 2000 dulu, kita nak masuk ke dataran, dia ada tangga. Kita pergi awal, tawaf sunat. Orang tak ramai lagi masa tu. Tawaf sunat, lepas tawaf sunat duduk tengok Kaabah. Antara benda yang kita boleh lakukan cuma tengok dapat pahala. Balik rumah siapa ada mak ayah, tengok muka mak. Betul? Tengok muka mak. Mak cantiknya mak, dapat pahala. Antaranya lain benda yang boleh kita tengok saja, tak buat apa, tengok dapat pahala. Apa dia? Tengok Quran. Tengok, pegang Quran, tengok. Tak baca pun tak apa. Ambil wuduk, jangan tak ada wuduk, dosa kita. Ambil wuduk, lepas ambil wuduk tak nak baca, tengok je, tengok, dapat pahala. Selain daripada tengok muka mak, tengok Quran, apa lagi dapat pahala? Tengok Kaabah. Saya antara orang yang kata malas nak buat apa. Aku tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. Masya-Allah. Tengok dekat atas tangga. Siapa pernah pergi Mekah, nak turun dataran, dia ada tangga. Aku duduk dekat situ. Duduk tengok. Apa tadi orang ni berpusing-pusing, berputar-putar kan, tengok. Tiba-tiba satu orang budak kecil duduk sebelah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Budak kecil ni mungkin dari Turki, mungkin dari Iran, mungkin dari negara-negara Eropah, saya pun tak tahu, tapi dia baca Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dia terus baca. Budak-budak akan baca, dia baca laju untuk pegang Quran, dia sambil baca, dia ronjong, sambil dia tengok aku, dia tengok muka aku, tengok muka aku. Apa hal sebenarnya dia tengok-tengok kita? Apa punya? Sebenarnya kenapa dia tengok-tengok? Tuan-tuan, kadang-kadang kita jalan-jalan, kita tak perasan kalau ada orang tengok-tengok tu sebenarnya dia ada eye contact. Untuk apa kita tak tahu. Tapi ada sesuatu yang cuba dia nak bagi tahu, Allahualam. Saya pun tengok apa hal. Budak kecil kan, apa hal ni? Tengok. Dia tengok saya. Saya tengok dia tengok. Sambil dia baca, dia kan budak-budak enjuk baca Quran. Oh, mungkin dia ajak aku baca Quran. Jadi saya pun bangun, pergi ambil Quran, duduk. Rupanya Quran dah lama tak buka terbalik. Bukan terbalik begini. Quran kita baca daripada kiri ke kanan, betul? Kiri macam ni, kita buka. Kita dah lama tak buka Quran, buka kat sini dah terbalik. Bila buka sini, surah yang pertama ialah surah yang ke-114. Betul? Surah yang ke-114 ialah Qul a'udzu birabbin nas. Dia baca surah yang panjang, takkanlah aku nak baca surah tu, malulah aku.
Kita pun patahlah balik. Buka sini. Bila buka sini tuan-tuan dan puan-puan, dia akan surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah budak kecil pun boleh baca. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai Waladdallin Amin. Selepas surah Al-Fatihah, surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah. Cantik kita pun baca. Kau dengar aku baca. Itu dalam hati, bukan cakap kat dia. Dia pun faham aku cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sebab saya pun dulu belajar Quran. Mak saya kalau siapa tak belajar Quran, siapa tak pergi belajar, dia akan baling dengan tonggol kayu. Tongkol kayu tu pergi baca dengan tok su merayam. Kan? Pi dengan hati tak rela. Sampai umur 12 ataupun darjah 6 khatam. Lepas darjah 6, no way. Aku dah pandai baca Quran, buat apa lagi? Rentetan dari cerita yang saya cerita mula tadi tuan-tuan dan puan-puan, umur saya 12 tahun last saya baca Quran, sampai tahun 1994 saya menang sinaran jadi polis, sampai tahun 2001 itulah saya baru nak pegang Quran balik. Agak-agak selepas Alif Lam Mim boleh baca ke tak boleh? Tuan-tuan sendiri jawab. Nah, Alif Lam Mim huruf, Taha huruf, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Huruf boleh ha. Yasin boleh ha. Lepas sambung, tuan-tuan, muka saya mula rasa kembang kecil. Lepas Alif Lam Mim, Ta, Nun, Zai. Tuan-tuan, benda ini berlaku di Mekah, depan Kaabah. Kita bukan di mana-mana pun kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika kita sujud, paling dekat kata ulama dengan Allah. Tetapi di sana tuan-tuan dan puan-puan, tempat yang mustajab berdoa rupa-rupanya. Maka di situ saya mula rasa, budak ni dia baca Quran macam mana boleh laju, tuan-tuan. Quran ini Nabi sebut tidak seperti memegang tali unta. Kalau tali unta ini dilepaskan, unta tidak akan lari. Tetapi Al-Quran kalau kita lepaskan, maksudnya kita tak baca tuan-tuan, dia akan lari tinggal kita. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya suruh jangan baca. Tapi tuan-tuan, Quran ada 114 surah. Mungkin tuan-tuan lancar baca surah Al-Kahfi, tapi surah-surah lain tuan-tuan sangkut. Tuan-tuan lancar surah An-Namlu, tuan-tuan sangkut surah Al-Hadid. Tuan-tuan lancar surah Ali Imran, tuan-tuan akan sangkut surah-surah yang lain. Sebab ada 114 surah. Tuan-tuan, saya langsunglah tak baca. Bila tak baca, tuan-tuan sangkut. Bila sangkut, mula-mula rasa takut. Takut dengan apa? Ya Allah, bertanya dalam hati, kalaulah aku mati dalam keadaan begini, apa jadi dengan aku? Maka tuan-tuan, saya angkat tangan doa, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, bimbinglah aku, ya Allah, aku silap, aku menyesal, ya Allah. Ya Allah, saya mohon doa 4, tuan-tuan. Kisah saya ini, saya mohon doa 4. Pertama, tuan-tuan, saya minta dekat Allah SWT, ya Allah, aku nak kahwin. Jangan tanya saya pasal apa, pasal Quran, tiba-tiba nak kahwin. Ini doa bukan plan. Doa cakap bahasa Melayu. Ramai orang dia doa ni nak minta Allah, sudahnya dia tak doa. Tuan-tuan, doa Allah Maha mengetahui. Kalau kita tak boleh ikut doa macam mana yang Nabi sebut dalam bahasa Arab, tuan-tuan, kita doa bahasa Melayu. Ya Allah, kami sekarang diuji oleh-Mu, ya Allah, dengan datangnya virus COVID-19 ini, ya Allah. Bilalah, ya Allah, Engkau nak ambil virus COVID-19 ini jauh dari kami. Kita tak kerti nak sebut, ya Allahumma waba' wal bala wal baba. Kita tak kerti nak sebut, kita duduk diam. Doa, tuan-tuan, bahasa Melayu. Saya doa, ya Allah, tolonglah aku nak kahwin. Ya Allah, lepas aku kahwin, aku nak anak. Ya Allah, bagi aku anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, ya Allah, tolonglah, ya Allah, aku seronok beramal ibadah dekat Masjidil Haram ini. Ya Allah, tolonglah aku berumah. Aku nak rumah dekat masjid. Dan yang keempat, saya minta doa pada Allah, ya Allah, aku nak mengaji macam budak ni mengaji. Tuan-tuan, saya minta doa, saya nak mengaji macam budak tu mengaji. Tuan-tuan, 4 doa ni dalam tak sedar Allah kabulkan kepada saya satu. Pertama, kahwin.
Kedua, dapat anak. Ketiga, saya pindah rumah saya. Tuan-tuan, rumah saya dekat Seksyen 9 Bandar Baru Bangi, depan masjid. Saya pun tak, mana tahu kita boleh beli rumah dekat masjid, kan? Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, saya nak belajar, saya nak baca Quran macam budak ni. Tuan-tuan, saya doa nak baca Quran macam budak ni. Tapi tuan-tuan, di Selangor ni tuan-tuan, sampai dua tahun lepas, tuan-tuan, saya pun tak pernah fikir, tak pernah terfikir oleh saya ada tauliah mengajar Quran untuk Selangor. Saya pun tak pernah fikir, tak pernah sampai ke tahap ini. Pasal Quran tu, tuan-tuan dan puan, saya belajar dengan tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Napiah Sarani. Bila kita kosong, tuan-tuan, kita tak tahu apa tu Quran, kita pun baru belajar balik daripada, orang kata, daripada mula asal. Dan kemudian bila kita dah pernah boleh baca dan kita nak faham, kita berguru dengan Ustaz Muhammad Rodi bin Rejab. Dia mengajar tadabbur. Tuan-tuan, tadabbur ni apa? Tadabbur ni kita faham apa yang Allah nak bagi tahu, bukan tafsir. Tafsir satu lagi tingkat. Contohlah tuan-tuan, kita baca surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Dan kita baca faham apa dia maksud dia. Sampai apa tuan-tuan? Kita sedang susah ini tak? Kita susah sekarang. Ada orang hilang kerja, ada orang hilang pendapatan, ada orang tak boleh buat itu, ada orang tak boleh buat ini, macam-macam. Tapi tuan-tuan, surah itu Allah sebut apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra sampai habis. Apa dia fa inna ma'al usri yusra? Allah kata apa? Dalam kesusahan ada kemudahan. Dan Allah ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Baru sambung, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oi Samsul, betul-betul ke kau belajar, tuan-tuan? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Bila kita kejar dunia, tuan-tuan, Allah bagi. Hai Samsul, habis kau buat apa dulu? Tuan-tuan, memang ada orang tanya saya apa nak buat, saya belajar. Tuan-tuan, saya belajar mengaji Quran 8 tahun. Tanya tuan guru saya, Imam 1 Masjid Al-Hasanah. Ini kita dalam Facebook. Imam 1 Masjid Al-Hasanah, nama dia Ustaz Napiah Sarani. Tanya dia, Samsul baca dulu macam mana? Sebab apa tuan-tuan? Allah lahirkan rasa apa? Allahu Akbar, seronoknya. Daripada mula baca tuan-tuan, daripada tak kerti sampai saya pandai baca. Lepas saya pandai baca, saya nak tahu tafsir pula, terjemahan pula, tadabbur dengan Ustaz Muhammad Rodi bin Rejab. Lepas tu tuan-tuan tak kerti, kita nak sambung lagi. Sambung dengan apa? Saya berguru dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Kenapa pula guru? Tuan-tuan, baca Quran ni dia ada lagu-lagu. Apa lagu dia? Dia ada 7 lagu. Saya kalau lagu ni boleh. Lagu apa ni? Lagu terbaru ni apa ni? Lagu tentang bangun budak flat, bangun budak flat. Itu lagu lain. Maksud lagu apa? Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada lagu-lagu 7, antaranya nahwan, ada sikah, ada hijaz, ada ras. Kan? Untuk apa tu? Kata tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, Abang Samsul, ya, kita nak minta dekat Allah, dia ada nada. Contohlah tuan-tuan, kita ni nak bercinta, nak berkasih sayang, kan? Nak kata I love you, takkan I love you, kan? Mana jadi? Ataupun kita nak minta sesuatu. Contoh, kita tak minta ni sikit, kuih sikit, kan ada nada dia. Minta kuih sikit, ataupun ada minta air sikit. Takkanlah kok kita nak minta dia minta air sikit, tak jadi. Maka dia ada lagu-lagu dia. Dan lagu-lagu dia tu semua ada 7. Ulama kata ada 7 lagu. Sampailah Ustaz Tirmizi kata, boleh tak ada buat lagu-lagu lain? Dia tanya, ada orang tanya, boleh tak lagu lain? Cuba dengar tengok, saya ni dah bertaranum Ustaz. Kata Ustaz, boleh, saya bertaranum sekarang, boleh Ustaz? Boleh. Dia belajar taranum dengan Ustaz Tirmizi, Quran Hour, kan? Dia baca surah-surah lazim. Surah-surah lazim, boleh dengar, sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap mulanya. Surah biasa je ni ustaz boleh? Boleh, tak apa. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fa asarna bihi naq'a. Wah, kan bunyi macam sedap. Ni lain macam ni, ni macam lagu lain ni. Boleh tak ustaz? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nah. Jangan di Hindustan kan pula. Itu lagu Hindustan, lagu filem apa? Dil tu pagal hai ke apa? Kan? Tere saja kira kena behatara kira kena oh itu dia tak boleh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam irama nahwan, dalam irama nahwan tu tuan-tuan, orang Hindustan dia ambil nahwan. Tuan-tuan, dalam lagu juga tuan-tuan, ni nak cerita lagu lah sikit, pengalaman saya. Kita tengok pasal apa lagu P. Ramlee ni dia boleh dengar sedap. Rupanya dia ambil hukum tajwid masuk dalam tu. Dalam hukum tajwid tu dia ambil. Contohnya dalam hukum tajwid kita mengaji mim bertemu dengan ba, dengung. Mim bertemu dengan ba. Mim ba'di ma ja, mim ba'di ma ja, kan? Dalam nyanyian lagu P. Ramlee, malam bulan di pagar bintang. Idghamnya. Malam bulan, malam mim bertemu dengan ba. Kata Ustaz Tirmizi tuan-tuan, dia kata dekat saya dan dia kata dekat jemaah tuan-tuan. Tuan-tuan percaya, pegang kata-kata ini. Orang yang pandai mengaji pasti pandai menyanyi. Saya ulang balik. Orang yang pandai mengaji pasti pandai, orang yang pandai mengaji pasti pandai menyanyi. Tapi orang yang pandai menyanyi belum pasti pandai mengaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya melalui perjalanan ini ialah tuan-tuan dan puan-puan, Quran jangan lupa untuk baca. Tambah kita lalu 3 bulan kemarin tuan-tuan. Bukan saya nak tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau buka aib, saya tak mau nak ni. Tuan-tuan sendiri boleh jawab, sepanjang 3 bulan PKP hari itu berapa kali hatam? Dan kita sendiri pun pernah lalu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah, yang laki-laki tak pernah pun tuan-tuan jadi tok imam di rumah baca. Tok imam di rumah mungkin kita pernah imam di masjid, di surau. Tapi kita lalui, Allah bagi kita sepanjang tempoh PKP baru-baru ini kita jadi imam. Sampaikan solat tarawih kita di rumah, sampaikan solat Aidilfitri pun kita dekat rumah. Dan kita kena hijrah tuan-tuan sebelum Allah hijrahkan kita untuk masuk ke alam yang setia, kekal, abadi. Bukan di fasa yang kelima, iaitu di batu dua yang saya cakap, iaitu fasa yang keempat. Baca Quran tuan-tuan. Baca Quran. Baik. Masa pun dah sampai, saya dah ambil masa sampai pukul 10 dah. Minta maaf, terlebih 10 minit. Maafkan saya. Sebab saya kena habiskan juga cerita itu. Untuk apa? Untuk supaya kita baca Quran. Baca Quran. Kalau boleh hatam sebulan sekali. Kalau tak boleh hatam sebulan sekali, kita baca setengah Quran sebulan. Tak dapat tuan-tuan sebulan setengah Quran, kita jadikan Al-Quran tu kita baca suku. Suku, cari suku. Maksudnya kalau suku tuan-tuan, setahun kita dah boleh hatam 2 atau 3 kali. Tak boleh suku tuan-tuan, kita baca lagi sikit, dalam macam lebih kurang sebulan kita ambil 15 muka surat ataupun 15 helai. Tak boleh juga tuan-tuan sebulan 15 helai tuan-tuan, kita ambil satu hari kita baca selai. Tak boleh satu hari selai tuan-tuan, kita ambil satu hari semuka. Tak boleh satu hari semuka tuan-tuan, kita ambil satu hari setengah muka. Tak boleh satu hari setengah muka tuan-tuan, kita ambil satu hari satu ayat. Tak boleh juga satu hari satu ayat tuan-tuan dan puan-puan, satu hari kita baca satu huruf. Baca juga, buka Quran ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Kena baca. Latihkan diri tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kerana Al-Quran ini akan membantu kita. Al-Quran akan jadi syafaat kepada kita. Al-Quran akan jadi peneman kita insya-Allah. Baik, saya rasa itu dah aku kisah dan penghijrahan
saya kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, semoga ada manfaat. Sebelum saya tutup tuan-tuan, saya ada bawa sedikit jualan kerepek ubi dan juga pisang tanduk pedas. Pisang tanduk ni harganya RM25, ubi harganya RM15. Saya bawa tak banyak, minta maaf banyak-banyak lah. Sebab memang sebelum majlis-majlis pun ada majlis lain yang saya bawa. Ada orang tanya, tuan-tuan Samsul, bolehkah berniaga dekat majlis ilmu? Tuan-tuan, saya tak mencuri. Saya nak cari sedikit belanja untuk perbelanjaan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Siapa yang berminat dipersilakan untuk membeli belah. Saya juga ada bawa pisang kerepek pisang tanduk masin. Siapa yang berhajat juga boleh ada dekat luar. Dan satu minyak wangi ni, ada 2 bauan. Minyak wangi ni daripada Saudi Arabia. Ada bau apa ni, nama dia soft, satu namanya lovely. Baunya standard antarabangsa. Minta maaf cakap memang antarabangsa. Harga cuma RM15 saja. Siapa yang berminat boleh dapatkan dekat luar. Dan juga siapa yang nak berkongsi rezeki, saya ada bawa tabung. Tadi kita tahu surau ini nak dibesarkan tuan-tuan. Lebih-lebih lagi lah siapa yang nak bersedekah dipersilakan. Dipanggil amal jariah. Selagi digunakan surau An-Najiyah ni tuan-tuan, pahala kita mengalir sampai bila-bila. Begitu juga dengan tabung tuan-tuan. Tabung infak Anjung Ngaji Pak Su Samsul Raw. Saya ni sebenarnya nak bangunkan anjung ngaji dekat rumah saya tu. Tapi oleh kerana perbelanjaan tak cukup, masih lagi tak boleh buat, saya mengajar ke rumah-rumah. Bukanlah tanya nanti Samsul boleh tak mengajar saya? Saya cuma mengajar hari Rabu sahaja. Siapa saya ajar? Adalah beberapa orang anak murid saya yang saya pergi rumah dia, saya mengajar dia dekat sana. Saya mengajar dekat online. Secara online setiap hari Isnin, setiap hari Selasa, hari Isnin dan juga hari Jumaat di Facebook dan juga Instagram. Dan saya juga mengajar di YouTube channel. Jadi siapa yang berhajat untuk orang kata menyokong saya, bolehlah memberi infak dekat tabung saya dekat luar sana. Dan juga saya ada nampak ada kambing perap. Ada kambing. Ada orang jual kambing Kambing perap Kambing perap pun ada dekat luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah merasa-rasa apa yang ada dekat luar. Sebenarnya itu adalah untuk menyokong. Perniagaan ni dia untuk menyokong ekonomi. Dan juga kita ada disebut BMF, Buy Muslim First. Orang-orang yang kaya dekat luar tu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya disokong oleh kita. Kalau kita tak beli tuan-tuan dan puan-puan, dia orang tak kaya. Takkan ke mana pun. Kita yang menyokong. Asal dia orang jual je kita sokong. Tapi kalau kita sama-sama kita, buat apa kita beli? Bahal 10 sen pun berkira sangat. 10 sen mahal pun kita sanggup beli dekat tempat lain. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat nak sedekah, niat satu, fardu kifayah. Fardu kifayah. Satu orang buat, lain payah, semua tak payah. Maksudnya gitu. Tapi kita fardu kifayah. Ada orang jual, kita sokong, insya-Allah tuan-tuan. Baik, saya minta maaf salah silap apa yang saya sampaikan. Yang buruk, yang tak baik, yang lemah itu dari saya, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf salah silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.